Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menerangkan tentang memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Hadis memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Artinya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia sering terpedaya, iaitu nikmat sihat dan masa lapang. Riwayat Al-Bukhari. Intisari hadis. Kebanyakan manusia seringkali tertipu dan terpedaya dengan nikmat kesihatan dan masa lapang. Usaha dan amalan akan menjadi sia-sia sekiranya meninggalkan suruhan agama. Manusia dituntut untuk memanfaatkan masa lapang dan kesihatan dengan aktiviti yang disukai Allah dan Rasulnya. Pengertian nikmat sihat dan masa lapang. Sihat adalah suatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Manusia berada dalam kerugian apabila kesihatannya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Masa lapang pula adalah keadaan seseorang yang tiada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan. Masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Semua perkara bergantung kepada ketentuan masa, sama ada ia memberi keuntungan atau kerugian, sehinggakan masa diibaratkan seperti emas. Keperluan menjaga dan memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang dinyatakan dalam hadis yang bermaksud daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaidin Aslamiyah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua kaki seorang hamba tidak berganjak pada hari kiamat, sehingga ditanya tentang bagaimanakah umurnya dihabiskan, ilmunya diamalkan, hartanya dicari dan dibelanjakan, serta tubuh badannya digunakan. Riwayat At-Tirmizi. Keperluan menjaga nikmat sihat. Nombor 1. Islam menyarankan umatnya menjaga kesihatan kerana segala aktiviti dan rutin harian dapat dilaksanakan dengan aktif dan cergas kerana bebas daripada masalah kesihatan. Yang kedua, kempen gaya hidup sihat, pemakanan berkhasiat dan aktiviti riadah membantu masyarakat kekal sihat dan proaktif dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, memelihara fungsi akal supaya manusia dapat berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. Keperluan memanfaatkan masa lapang. Nombor 1, hargai masa lapang dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat kerana manusia yang bijak dapat menguruskan masa dengan betul. Yang kedua, pembahagian masa lapang dan yang betul merangkumi waktu ibadah, waktu belajar, beriadah bersama keluarga dan kawan-kawan serta aktiviti bersama masyarakat. Kecuaian dan kegagalan menguruskan masa dengan betul mengakibatkan banyak urusan dan aktiviti tergendala. Kepentingan mensyukuri nikmat Allah. Kita diperintahkan untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan. Sifat mensyukuri nikmat Allah penting kerana 1. Bersyukur kerana mendapat nikmat adalah satu kewajipan setiap hamba. 2. Mendidik diri menjadi insan yang tawaduk kerana bersifat rendah diri dan tahu menghargai orang lain. 3. Meningkatkan hasil produktiviti kerja kerana ingin mengekalkan kuantiti dan kualiti yang dimiliki. 4. Meningkatkan dan memajukan ekonomi negara kerana penglibatan dan sumbangan rakyat yang sihat dan berkemahiran. Usaha-usaha memanfaatkan kesihatan dan masa lapang dalam kehidupan. Bagi usaha-usaha memanfaatkan kesihatan, individu memperuntukkan waktu rehat yang mencukupi dan berkualiti. Masyarakat meluangkan masa beriadah bersama keluarga untuk mengeratkan silaturrahim. Negara menguatkuasakan kawasan larangan merokok secara efektif dan efisien. Bagi usaha-usaha memanfaatkan masa lapang, individu membaca buku ilmiah untuk merangsang minda dan jiwa yang positif. Masyarakat, anggota masyarakat mengadakan aktiviti yang bermanfaat seperti gotong royong, membersihkan kawasan perumahan dan kawasan masjid. Negara, kerajaan mengadakan program yang bermanfaat
kepada masyarakat seperti Hari Sukan Negara dan kempen membaca. Pengajaran hadis. 1. Umat Islam wajib mensyukuri nikmat Allah yang telah menganugerahi pelbagai nikmat seperti sihat dan masa lapang. 2. Kita sewajarnya memanfaatkan nikmat yang diperolehi dengan betul dan sebaik-baiknya supaya tidak mengundang penyesalan pada masa hadapan. 3. Murid mestilah menggunakan masa lapang dan nikmat sihat dengan menuntut ilmu dan berbakti kepada kedua ibu bapa, masyarakat serta negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.